Suka. Israelia. Yang pertama, kenapa ahli tafsir dulu memasukkan dalam tafsiran mereka bukan lihat bila tiba zaman sekarang, ulama-ulama ada yang mengasingkan dan ada yang memang tidak mengasingkan. Yang kedua, kenapa Allah mendiamkan yang dalam kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran, tapi hanya menyampaikan ibrah. Sedangkan Allah mengetahui manusia akhir zaman banyak persoalan-persoalan tiba dan berlaku kekeliruan. Dan yang terakhir, dalam hal sahabat-sahabat, seperti mana ceramah itu menyampaikan sahabat-sahabat dulu mungkin tak advance di bidang sains dan mereka merujuk kepada tafsir. Kenapa tidak mereka merujuk kepada Nabi? Allah. Tentang kitab Ibn Ishaq, kita lihat kitab Malan Asri dalam mengambil dia terus potong tentang apa yang keluar daripada kitab Ibn Ishaq. Jadi apa sikap kita sebagai awam dalam menerima pakai kisah-kisah yang diriwayatkan dalam Ibn Ishaq? Dia disebutkan tadi ada nama-nama dalam Israeliat seperti Bunyamin atau Rachel, ibu pada Yusuf. Adakah nama ini tidak boleh digunakan? Soalan private sangat, tapi satu fakta yang sudah kita dengar dari Ustaz yang mengatakan bilangan ayat Quran 6,600 guna. Kita tahu mana? Apa dia? Bilangan ayat Quran. Bilangan ayat Quran. 6,600 guna, kita tahu mana? Itu sebab betul betul. Terangkum benar najis yang mutawatir, siapa yang berdusta atas namaku akan tempat dan adakah dalam riwayat Israeliat ni pun termasuk, dan bagaimana pula dengan kadang-kadang penyampaian tak sengaja lah memberi risalah, buku, kisah Nabi, adakah termasuk? Soalan berkaitan dengan hadis yang disampaikan apa ni, Umar akan membaca Taurat dan kemudian Rasulullah merah pada mukanya dan mengatakan kalau Musa masih hidup dia ikut syariat aku. Jadi di sini ada dua persoalan. Yang pertama, di sini menunjukkan Rasulullah tidak setuju pembacaan Taurat. Jadi kenapa diriwayatkan Israeliat? So how we justify yang itu? Dan yang keduanya, boleh ke kita baca Bible? Itu soalan pertama ya. Oh, pertama. Bible dah. Boleh ya. Yang kedua, kita biasa tengok dalam hadis ada disebut tentang Nabi Khidir, dan saya juga dengar ada disebut tentang Nabi Daniel. Okey, ada tak Nabi-Nabi lain? Dan kemudian yang Khidir pun Nabi ke? Dan selalu mereka mengatakan ada 25 Nabi yang disebut dengan nama. Tapi sekarang kalau kita kira dah lebih daripada 25. Jadi bagaimana kita justify yang ini? Yang ketiga, saya pernah baca dulu masa saya baru masuk Islam tentang malaikat Harut dan Marut.
Dan di mana saya tak pasti yang mana satu atau kedua-duanya, mereka ni disebut macam the fallen angel. Sebab fallen angel ni di dalam kitab Bible, Lucifer tu adalah angel, dia jadi fallen angel dan menjadi iblis, syaitan. Itu daripada Bible, daripada Kristian. Okey. Dan dalam yang saya baca dulu, Harut dan Marut ini macam malaikat mengatakan kenapa manusia ini buat syirik, buat dosa dan sebagainya. Lalu Allah memberikan mereka nafsu dan mereka turun ke bumi. Lalu akhirkan cerita minum arak, berzina dan kemudian melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin boleh komen yang itu sikit. Dan seterusnya ialah satu lagi soalan. Ada tak apa-apa cerita Israeliat tentang hur di syurga? Bidadari. Bidadari. Sekian buat masa ini. Kita bagi spesial tengah soalan jawab dulu dan kita tanya jawab. Jawab lah. Jawab lah mana-mana. Pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak jawab soalan tentang kenapa Allah sengaja tidak menyebut. Ini dalam istilah ilmu Al-Quran dipanggil mubahamatul Quran, iaitu perkara-perkara yang sengaja diabaikan oleh Al-Quran. Dan bila mana ulama melihat dalam hadis pun tak ada disebutkan perkara itu, jadi dia masuk dalam kategori mubahamat. Mubahamatul Quran ni kita dapati ulama letakkan di bawah perkara yang tidak perlu kita carilah, disebabkan Al-Quran ni turun sebagai kitab pengajaran. Jadi macam kalau kita pun kita pergi Mekah pun kita tak cerita kita nak flight apa kot, kita cerita kita pergi Mekah, sampai sana nak bas apa tak cerita kan, cerita pergi Kaabah. So ada benda yang tak perlu kita cerita, yang bila kita cerita dia akan mengganggu fokus apa benda penting yang kita nak beritahu. Kita nak kereta pun tak beritahu kita masuk gear 1, lepas tu kita free gear, tak ada. Kita terus kata kita pergi KL beli baju raya. So kita tak ada beritahu kita parking dekat mana, berapa sen parking. Jadi benda yang tak mengganggu fokus. Jadi itu satu, mana benda tak penting. Dan ini jelas satu lagi dalam masa yang sama menegaskan bahawa Allah memilih Al-Quran ni dengan ketepatan yang begitu yang tepat. Satu, tidak kurang dan tidak lebih. Itulah yang dimasukkan sebagai wahyu akhir. Mana kita tak boleh kata bahawa belum cukup ataupun mungkin tak cukup dari segi keperluan umat, atau tidak. Sebenarnya Al-Quran itu telah pun cukup, kerana ia sebagaimana disebut dalam Al-Quran sebenarnya Allah menyebut kitabun uhkimat ayatuh, kitab yang telah dikukuh padukan segala ayat-ayatnya. Tsumma fussilat, dijelaskan miladun hakimin khabir, Allah yang jelaskan. Cuma mungkin disebabkan naluri kita sebagai manusia, kita nak tahu benda tu. Kadang-kadang kita kena faham tak, naluri kita tak semestinya betul. Kita nak benda tu tapi sebenarnya tak penting untuk kita, dan kita tak nak benda lain yang lebih penting untuk kita. Ini sama macam dalam Quran sebut kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi diwajibkan jihad, sedangkan ia benda yang susah, kamu tak suka. Dan wa'asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Mungkin kamu manusia akan suka satu benda sedangkan dia tak elok untuk kamu. Dan sebaliknya juga begitu. Jadi kita kena kembali kepada Al-Quran itu sebagai panduan, dan naluri kita di bawah itu. Cuma naluri kita nak mencari itu tidak dihalang, tapi sumbernya kita kena akui bahawa banyak benda yang masuk dalam ansah misteri juga. Kita mencari tak dapat. UFO saya mengenal hari ni tak dapat UFO. Betul tak tahu. Setengah tu dah jumpa dah, macam rasa Lost Nest tu dah jumpa dah kat sekolah tu. Dia tipu kan. Tapi kalau baca UFO tak tahu ansar misteri. Jadi ada banyak sangat benda. Kalau kita rasanya kita hidup 100 tahun 1000 tahun pun tak akan selesai masalah, sebab ada peristiwa yang sebelum tarikh ataupun sebelum sejarah ditulis. Jadi siapa yang nak menceritakan kepada kita benda tu? Sebab tu kita kena letak benda yang penting, lebih penting, tak penting dalam hidup kita. Baik. Satu saya nak jawab tentang Ibnu Ishaq tadi. Lepas tu saya jelaskan bahawa siapa-siapa saja yang nak tahu isu Ibnu Ishaq ni, kena lihat daripada semua sudut. Kena baca banyak buku,
kena luaskan pandangan sebab sebahagiannya menyatakan bahawa Ibn Ishaq ni jahat, racun ummah, Syiah, bahkan mengatakan bahawa dia sesat. Ini satu daripada banyak lagi pandangan. Dalam masa yang sama, Ibn Ishaq dianggap imam dalam sirah, dianggap orang yang bertokoh, orang yang hebat. Bahkan Ibn Ishaq banyak juga menolak kisah-kisah yang tak betul. Ada pandangan dia. Jadi untuk saya menjawab soalan ni, Ibn Ishaq ni kita kata satu tokoh yang kontroversi. So kita kena lihat ni daripada dua sudut, sudut yang menentang dan menyokong. Dan yang saya sendiri berikan ni pandangan peribadi saya ialah Ibn Ishaq merupakan tokoh dalam sirah. Dalam hadis dia bukanlah tokoh yang paling hebat dalam kategori muhaddis, tapi dia tidak ditolak sepenuhnya. Bermakna ada riwayat yang dia bawa yang ditolak oleh ulama hadis, dan ada yang riwayat yang dia bawa yang diterima. Jadi ini saya tegaskan, kena bersikap adil lah pada mana-mana tokoh. Kadang-kadang disebabkan kita yang tak dapat gambaran penuh, kita terkesan dengan sebahagian pandangan. Dalam masa saya tak menafikan orang yang menolak dengan hujah, semua itu kita ilmu masing-masing. Tapi memang saya akui isu ni memang isu yang mengelirukan. Kalau sekadar kita buat kajian yang ringkas, so kita tak akan dapat tahu bagaimana sebenarnya. Dan kemudian soal macam mana nak berhadapan dengan masyarakat, nak terangkan. Selalu kita kena fikir beginilah. Kita kadang-kadang duduk dalam suasana ilmu, tapi bila jumpa dengan masyarakat baru kita tahu macam mana nak berhadapan dengan masyarakat. Inilah yang kita hadapi bila mana kita belajar banyak, tapi kadang-kadang kita dapati banyak yang kita belajar tak dapat masuk dalam masyarakat, sebabkan kita jumpa macam-macam jenis manusia dalam masyarakat. Cuma berdasarkan pengalaman orang lain dan pengalaman yang orang yang telah menempuh masalah ni, dan juga sedikit pengalaman yang mungkin kita juga pernah tempuh, kita kena faham manusia boleh menerima satu maklumat yang baru kalau kita bersabar dalam menerangkan maklumat tersebut. Dalam masa yang sama, kalau tak perlu tak payah terang, tak apa. Sebab tak semua benda kita perlu beritahu dekat orang, ikut keadaan juga kan? Sebab tu setengah benda yang kita tak payah timbulkan, benda yang orang tak perlukan. Itu bagi saya. Jadi kalaulah dia timbul, baru kita fikirkan nak handle macam mana. Kalau tak timbul, tak payah timbulkan. Maksud kalau contoh macam dalam masyarakat, kita dah tahu dah, orang ni memang macam mana pun dia akan tetap pegang dengan benda tu. Jadi sama ada kita terangkan dengan cara kesabaran, kita mungkin tak sabar sebab kita nak orang terima on the spot. Kita pun belajar lama, tapi kita nak orang terima on the spot. Itu yang tak kena. Kita slow-slow dapat, orang lain nak instant. Ataupun kita terus tak cerita, sebab kita takut kita cerita salah, tak sabar, bergaduh dan sebagainya. Dan antara cara lain mungkin dari segilah kita promotekan benda yang sahih dulu, sebelum kita promotekan benda ni tak betul. Kita promotekan benda yang betul. Saya secara peribadi pernah buat satu kuliah di kampung yang betul-betul kampung lah, di Kedah tu, kampung saya sendiri. Cerita pasal surah An-Naml, Nabi Sulaiman. Saya buka Al-Quran, saya terjemahkan satu-satu, dan saya langsung tak komen pasal kisah yang tak betul. So cerita apa dalam Quran, saya kata cik-cik, tuan-tuan, perempuan, kita nak baca Quran, nak tengok apa Quran cerita pasal Nabi Sulaiman. Jadi mereka seronok lah. Jadi bila habis kuliah tu, tentang seorang lelaki yang tua, yang saya kenal, dia tua lah, dia kata, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih, barulah hari ni saya tahu kisah yang sebenar. Dulu dia kata, saya ingat semut tu yang buat istana Nabi Sulaiman, dia kata. Jadi bila kita beritahu kat ada istana ni begini, semut pula cerita lain, kita tak payah apa, dia sendiri mungkin akan sedar, oh begini rupanya. Mungkin pada masa tu kita bagi, tu lah, masa tu kita berbual lah. Bila dia dah tanya, tak sangka Ustaz, tu lah kita. So masa mungkin perlukan kesabaran lah kan, untuk kita terangkan secara berhikmah. Sebab kadang-kadang setengah orang hikmah pun tak boleh terang lah. Ataupun kita tak terang, kena orang lain terang kan. Mungkin dia tengok muka kita, dia dah out lah. Dia kata tak boleh pergi. Kita kena cari orang lain bercahaya sikit untuk bagi. Kemudian satu lagi tentang
hadis Umar baca Taurat, Nabi larang ni, saya rasa ni dalam tak ada dalam Sahih Bukhari Muslim, dia dalam Musnad Ahmad. Apa perkataannya mutahawikun. Adakah nak tak percaya kepada Quran, adakah nak ini ulama hadis banyak kata bahawa pertamanya kesahihan hadis ni dia pertikaikan lah. Tapi kalau dia sahih sekalipun, ia adalah di awal, di peringkat awal sebelum umat Islam dah kukuh kan, di peringkat awal. Di peringkat awal ni kena jaga sikitlah sebab baru masuk Islam. So kena jaga daripada pengaruh-pengaruh tu lah. Kemudian soal Nabi 25 ni yang disebut dalam Quran dan hadis Nabi dan Rasul. Terdapat banyak riwayat yang dipertikaikan sahih dhaif, menyebut bahawa Nabi ni ada banyak beratus ribu, kemudian Rasul ada 300 lebih semua. Ini semuanya tak mencapai tahap yang benar-benar sahih di sisi ulama hadis. Jadi kekal sebagai satu bilangan yang kita katakan wallahu alam. Tapi sebenarnya memang banyak Nabi dan Rasul. Dalam Quran sebut, saya tak ingat siapa yang hafal Quran kata, tentang ada Nabi yang Allah ceritakan kepada kita, ada Nabi yang Allah tak ceritakan kepada kita. Apa ayat tu? Ingat tak? Siapa hafal Quran? Saya tak hafal. Anak saya hafal. Apa ayat tu? Wa minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsusum alaik. Kalau saya salah betul kan? So ayat tu menyebutkan bahawa ada di antara mereka yang kami Allah tak ceritakan kepada kamu. So itu jelas gambaran bahawa banyak Nabi dan Rasul. Baik. Kemudian saya lagi nak jawab sebelum saya itu lah jawab. Di Ustaz Soki tu cerita Harut Marut tu. Saya dah nak lah. Okey, now. Soalan yang ditimbulkan oleh yang awal tadi tu tentang sebab Israiliyat disebut dalam tafsir Quran. Perlu kita faham bahawa apabila disebut sesuatu riwayat Israiliyat dalam Quran tu bukan bermaksud bahawa tafsir tu tak reliable. Itu perlu kita faham. Yang pertama sekali, setiap tafsir yang mana memang dah diiktiraf oleh para ulama tafsir sebagai tafsir yang baik, sekiranya terdapat riwayat Israiliyat dalam tafsir itu bukan bermaksud bahawa tafsir itu adalah satu tafsir yang tidak reliable. Itu perlu kita faham. Yang itu pertama sekali. Yang keduanya, sebab apa kita katakan bahawa mengapa mereka menyebut tentang tafsir Israiliyat ni, sebenarnya saya boleh simpulkan kepada dua benda. Yang pertamanya adalah sebagai maklumat tambahan, dan yang keduanya sebagai suatu pembuktian bahawa Quran itu benar. Sebab itulah para ulama tafsir dia menyebut tentang riwayat-riwayat Israiliyat. Walaupun ada yang komen dan ada juga ada komen, sebenarnya yang bagi komen tu sebenarnya kalau kita tengok kebanyakan tafsir yang memberi komen adalah tafsir yang selepas tafsir Tabari dan juga Ummahatut Tafasir. Tafsir yang selepas kitab-kitab tafsir yang besar. Maka kitab-kitab tafsir ini lebih kepada memberi penjelasan kepada apa yang telah yang telah disebut dan kitab-kitab tafsir yang besar. Contohnya macam tafsir Tabari tak sebut langsung tentang ulasan. So datang tafsir Ibn Katsir, dia bagi ulasan. Banyak riwayat-riwayat daripada tafsir Tabari yang disebut dalam Ibn Katsir yang mana diulas, especially dalam bab-bab Israiliyat. So maksudnya di sini ulama-ulama tafsir yang dahulu dia memberi asas dari segi maklumat. Maka ulama-ulama tafsir yang selepas tu, mufassirin yang selepas tu, dia lebih kepada untuk memberi tahu tentang yang riwayat ni salah dan juga untuk membenarkan apa yang sebenarnya Al-Quran mahu. Sebab itulah adanya riwayat Israiliyat. So yang tak beri ulasan tu sebab kalau kita tengok kebanyakannya tafsir dia macam tu, dia asas. Dan selepas tu kebanyakannya dia sebagai penyaringan kepada kitab-kitab tafsir yang terdahulu. Sebab itulah adanya kitab-kitab tafsir yang mana disebut riwayat Israiliyat, bukan bermaksud untuk menindakkan reliability of the tafsir. Itu perlu kita faham. Okey, yang itu pertama. Kemudian tentang kenapa tak dirujuk para Nabi dalam isu-isu sains. Perlu kita faham apabila tidak dirujuk para Nabi tentang isu-isu sains ni, bukan bermaksud Nabi itu tahu semua tentang sains. Sebenarnya apabila kita perlu tengok dalam aspek yang luas, iaitu kita tengok dari segi aspek keadaan masyarakat pada waktu itu yang memang kita fahami bahawa dari segi sains mereka agak keterbelakangan, backward lah, terbelakang
Terbelakang ni maksudnya dia punya ability of thinking dia tak sampai ke tahap macam tu. So maksudnya apabila para sahabat ni dia tak merujuk, sebenarnya bukan semua riwayat Israiliyat yang berkaitan dengan bab-bab alam. Kebanyakan riwayat Israiliyat yang berkaitan dengan tentang alam ni agak sedikit, tapi ada. Dan juga para sahabat, kadang-kadang ada juga para sahabat, contohnya macam Abu Hurairah, diriwayatkan dalam satu kisah apabila dia dapat satu riwayat, dia membaca satu ayat, tak ingat ayat mana, tentang hari Jumaat, tak silap kot. Satu riwayat tentang hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Tak silap lah, tak silap saya, tentang satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang mana disebut bahawa dalam hadis tu hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Maka Abu Hurairah ni dia refer, dia nak tahu hari Jumaat yang mana satu, dia refer kepada Abdullah bin Salam. Bila dia refer kepada Abdullah bin Salam dia quote lah apa yang disebut dalam kitab Taurat, yang mana dia tahu bahawa hari Jumaat tu ada satu saja hari Jumaat dalam tahun, bila hari kiamat tu akan berlaku, dan disebut bila dia akan berlaku. Maka sebut bila akan berlaku tu adalah satu riwayat Israiliyat. Tapi Abu Hurairah sikap dia bila dia kata bila Abdullah bin Salam sebut bahawa pada satu hari Jumaat yang macam ni, maka Abu Hurairah sebagai seorang sahabat, dia sikap dia satu lagi ialah, para sahabat sikap dia satu lagi ialah, dia kadang-kadang apabila para sahabat dia mendapati bahawa sesuatu tu bercanggah dengan Quran dan Sunnah, dia secara segera dia menidakkan apa yang disebutkan oleh riwayat Israiliyat tu. Macam Abu Hurairah tu dalam bab tu dia bangkang directly pada ketika itu pendapat Abdullah bin Salam bahawa bukan satu hari Jumaat tertentu, tapi mana-mana hari Jumaat dalam tahun tu. So maksudnya perlu kita faham bahawa tak semestinya apabila para sahabat dia tak merujuk kepada Nabi dalam bab-bab Israiliyat ni, maka para sahabat tu dia terkhilaf dalam mengambil riwayat-riwayat Israiliyat. Itu perlu kita faham. Maksudnya kadang-kadang para sahabat ada juga pada ketika yang mana dia membangkang pada waktu itu juga tentang riwayat-riwayat Israiliyat yang mana bagi mereka memang bercanggah secara clear tentang Quran dan juga Sunnah. Cuma dalam bab sains ni memang perlu kita fahami bahawa situasi masyarakat pada ketika itu yang memang backward dari segi sains, maka mereka lebih cenderung kepada refer kepada kitab Taurat yang mana banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan alam. Itu memang keadaan, situasi dia memang macam tu lah. Kemudian tentang nama tak boleh digunakan, boleh guna ke tak racial, apa lagi? Kelima, sebenarnya kita nak guna boleh, tak ada masalah. Selagi mana kita tak mempercayai bahawa nama tu adalah satu nama yang memang terdapat dalam tafsir ataupun merujuk kepada individu-individu tertentu dalam Quran yang mana didiamkan. Contohnya kalau kita guna nama Iklimah, sebab apa? Sebab yang tercantik, nama anak Nabi Adam yang tercantik. So kita nak anak kita cantik. Lepas tu Zulaikha, nama Zulaikha sebab nak dapat suami macam Yusuf. Okay, so maksudnya seolah-olah kita membenarkan apa yang telah ditafsirkan dalam riwayat Israiliyat tu. Tapi kalau kita nak guna just for the sake of the meaning is good, memang ada maksud baik. Contohnya macam Joshua, contohnya nama-nama yang memang, contohnya nama yang mana Samuel, Daniel, contohnya tak ada masalah selagi mana nama tu bermaksud nama yang baik, tanpa kita membenarkan bahawa ianya merujuk kepada individu-individu yang didiamkan oleh Allah dalam Quran. Qabil Ambak. Qabil Ambak. Bukan maksud Qabil tu dia pandai nak kuda. Nah, so tanpa mempercayailah. Okey. Kemudian tentang menghadapi masyarakat umum. Ini anda jawab dah dia. Okey. So dia lebih kurang macam inilah. Sebenarnya memang kita ni kadang-kadang bersemangat. Kita tahu benda baru. Ilmu banyak tapi hikmah kurang. Kita ni ilmu banyak tapi hikmah kurang. Hikmah ni maksudnya macam mana kita nak berhadapan dengan mereka ni. Kadang-kadang kita ni terlampau drastik ataupun kita terlampau harsh dari segi kita nak membetulkan sesuatu yang salah. Sedangkan nak membetulkan sesuatu yang salah tu susah sebab benda tu dah rooted, implanted dalam masyarakat. So tadarus tu penting. Bahkan kalau kita tengok dari segi macam mana pendirian Nabi SAW dalam bab Israiliyat ni, kita tengok ada tadaruj. Kan? Contohnya kalau kita tengok contohnya satu hadis yang disebut oleh
brother tadi, contohnya tentang hadis Omar tadi, kemudian hadis yang berkaitan dengan ahli kitab tu, riwayatkan tentang ahli kitab, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, and then satu lagi balighu anni wala ayah tu. Sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya walaupun nampak macam bercanggah, sebenarnya ia satu bentuk tadarruj ataupun satu bentuk pemeringkatan kita nak bagi dakwah kepada orang. Kita tak semestinya direct terus kita kata benda ni haram, benda ni Israeliat. Tak semestinya, kadang-kadang kita perlu berhikmah. Berhikmah ni perlu kita ada tadarruj, kita perlu ada, contohnya kita buat seminar ni, mungkin satu benda yang elok lah kita bentangkan dulu apa Israeliat. Kita perlu tahu Israeliat ni, sebab kadang-kadang bila kita sebut Israeliat ni, orang mudah generalize benda tu benda yang makdzub secara mutlak. Mungkin ada kita bila datang ni nampak benda tu clear, sebab bukan semua benda tu benda yang salah. Ada benda yang benar, cuma benda yang benar tu sikit. Okey, so maksudnya tadarus tu penting. Macam mana nak buat tu terpulang kepada kita lah. Sama ada kita contohnya kita tulis artikel ke, kita buat seminar macam ni ke, tengok juga society macam mana. Kalau orang tua mungkin boleh guna cara azan, dia pun nampak tua. Orang boleh terima dia kan, gaya dia mungkin boleh terima lawak sikit dan sebagainya. Kalau untuk intellectual, cara intellectual. Untuk kanak-kanak pun satu juga. Banyak buku-buku yang mana berkaitan dengan kisah-kisah yang mana banyak Israeliat. Kan? Banyak Israeliat. Buku cerita. Kan? Tapi tak salah jugalah kalau kita cerita benda yang tak yang just dalam Quran. Kadang-kadang budak-budak ni pun dia, bila kita tak cerita benda yang pelik, kadang-kadang depa tak boleh, depa dah nak keluar nak dah. Tidak. Mereka tak boleh nak seronok, sebab budak-budak ni dia suka seronok. Tapi kadang-kadang orang yang tulis buku tu pun dia perlu pandai lah macam mana. Sebab tu kita kata hikmah. Cara kita nak cerita tu pun kena ada hikmah lah. Walaupun kita nak tambah bagi respas, kita tak semestinya tambah. Contohnya kita mungkin ada yang berminat nak tulis buku tentang kisah-kisah untuk kanak-kanak contohnya. Tak semestinya kita nak bagi seronok tu kita menggunakan fakta-fakta Israeliat. Kadang-kadang cara bahasa kita guna tu pun kadang-kadang boleh menarik perhatian kanak-kanak. Cara kita guna tu, kita boleh tambah dari segi bahasa, tak perlu tambah dari segi maklumat Israeliat yang memang betul-betul salah. Ulasan penulis tu. Ulasan penulis tu boleh juga. Sebab itulah kadang-kadang kita perlu start daripada ground, daripada kanak-kanak lagi. Para penulis yang contohnya kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan kanak-kanak, cerita pasal Nabi Isa kena salib ke apa, cerita pasal Nabi Muhammad. So jangan kita banyak menambah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Israeliat yang mana mauquf ataupun makzub, yang mana kita tak ni. Kalau kita nak tambah pun mungkin kita boleh ulas lah. Peranan bapa tu sendiri, peranan ibu tu sendiri yang nak mengulas tentang isu-isu yang berkaitan dengan buku-buku tu. Tadi saya lupa nak cakap pasal yang hikmah dalam berdakwah ni. Mungkin ada ketikanya kita tak payah cakap langsung, kita tak boleh cakap, kita tak mampu, kita kena akui. Sebab saya teringat sebuah hadis yang sahih yang Nabi SAW sebut pada Aisyah, dia nak ubah pembinaan Kaabah tu. Dan Nabi kata, kalau aku boleh, aku nak ubah Kaabah tu, nak untuh, nak bina balik macam zaman Nabi Ibrahim, yang mana ada 2 pintu, boleh masuk satu, keluar satu. Tapi Nabi tak buat sampai Nabi wafat. Nabi kata Nabi tak buat sebab kaummu wahai Aisyah hadithun ahaduhum bil jahiliyah, baru sangat daripada jahiliyah tu, baru sangat. So tak sesuai nak untuh Kaabah sekarang, nak bina balik. Tapi hakikat dia sampai Nabi wafat, Nabi tak ubah bentuk binaan Kaabah. Jadi ini setengah ulama mengatakan ini dalil bahawa ada setengah perkara dalam masyarakat yang kita tak mampu nak ubah, kita ubah yang lebih penting. Ada benda yang blok memang tak boleh nak pergi, kita cerita sikit je orang dah tak terima. So kita kata tak apa, kita skip, cerita bab lain pula. So kadang-kadang ada benda yang kita sebagai pendakwah, jangan kita fikir tak apa, saya mai pada hati masuk ke hati. Dia tak mesti. Tak mesti lah ni, tak boleh. Hati ke hati tak boleh. Setengah kata apa saja boleh kalau kita niat ikhlas. Bukan soal niat, soal mengkaji dakwah tu kan, mad'u tu. Maksudnya adakah satu keutamaan, aulawiyat, keutamaan kalau kita nak cerita benda yang dia tak patut tahu, kita cerita, lepas tu kita marah dia tak terima. Lepas tu kita pula kata ini biasalah, ini ujian dakwah. Jadi senang sangat kita nak kaitkan. Itu saya nak tambah lah. Kita harut-marut. Okey, tentang Nabi Khidir ni,
Nabi Khidir ni sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, dia tak jelas siapa dia ni, sama ada dia ni nabi ataupun tak. So kita maksudnya kalau kita tak jelas, maksudnya kita tawakuf lah. Maksudnya kita tak boleh kata benda ni benar sebagai nabi. Dan juga ada juga sampai exaggerate, Nabi Khidir hidup sampai lah. Sampai sekarang masih hidup. Ada jumpa. Ada orang jumpa pula. Lailatul Qadar jumpa waktu zaman waktu malam Lailatul Qadar, bulan ni belum jumpa lah dia akan jumpa. Lailatul Qadar, Nabi Khidir jumpa ni. Sebenarnya Nabi Khidir ni pun dia cuma Nabi sebut Khidir saja. Nabi tak sebut nabi. Setakat saya tahulah dia tak sebut nabi, dia sebut Khidir. Dan banyak ulama mentakwil siapa dia Khidir ni. Banyak ulama tafsir siapa dia Khidir ni. So kita punya pendirian bahawa kita perlu faham bahawa orang tu nama dia Khidir sama ada nabi ataupun ahli hikmah ya, yang tu kita tawakuf lah. Kita just diamkan. Tak perlu kalau kita classify dia sebagai nabi, sebab siapa nabi, berapa orang nabi tu pun kita wallahu alam. Cuma kita tahu bahawa nabi tu ramai, yang disebut yang perlu kita imani bahawa 25, yang tu je. Daniel tu nabi ke? Daniel nabi kan? Wallahu alam. Samuel ke apa kan? Itu kita tak ni lah. Lepas tu boleh tak kita refer Bible? Boleh. Boleh kita refer Bible, tak ada masalah. Kita nak refer Bible boleh. Sini pun ada Bible. Dua di Bible, King James version. Saya pun sendiri, saya bila mengajar contohnya di UAE, saya suruh bawa dua Quranic translation Abdullah Yusuf dengan Bible. Bawa lah Bible mana-mana pun. Contohnya kadang-kadang kita bincang pasal hukum circumcision contohnya. Kita bawa dua-dua sekali, Quran dan juga Bible. Apa yang ada dalam Bible contohnya, circumcision, sunat. So tak ada masalah lah kalau kita nak refer kepada Bible. Cuma dari segi kita nak mempercayai bahawa benda tu benda yang benar ataupun tidak, diseleweng ataupun tidak, yang tu perlu kita teliti lah. So sebab itulah kadang-kadang bila kita nak baca kitab tafsir Bible lah, kitab Bible contohnya, kita perlu ada apa nama ni, background yang kuat dari segi pemahaman kita tentang Quran dan juga sunnah. Sebab kadang-kadang orang mudah, contohnya dalam isu bab pula dalam isu apa nama ni, penciptaan Hawa contohnya, dan juga kisah Nabi Adam, banyak orang yang mengambil daripada kisah-kisah Bible. Contohnya apa ni, dari segi tulang rusuk, tulang hilang tulang rusuk contohnya. Lepas tu dia kata ada hadis Rasulullah kata memang perempuan ni diceritakan lepas tulang rusuk, tengok betulnya dengan Israiliyat dan sebagainya tu. Sebenarnya benda tu perlu kita faham. Contohnya macam isu tulang rusuk, banyak ulama mengatakan benda tu majaz, bukan benda yang hakiki yang memang dibuat daripada tulang rusuk. Walaupun Ibnu Katsir sendiri sebut hadis tu, dan dia tak ulas. Kalau baca tafsir Ibnu Katsir, dia ambil hadis tu, dia tak ulas. Dia tak ulas. Dan banyak budak-budak dia kata, ustaz, benda ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Macam mana? Adakah benar apa yang ada dalam Bible? So saya kata benda ni benda yang walaupun sebenarnya saya ulas balik benda yang berkaitan dengan hadis tu. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis tu sebenarnya. So bila kita ulas apa yang dalam hadis tu, so kita katakan balik mana kita nak percaya. Bible ke kita nak percaya? Hadis ke kita nak baca? Yang benar-benar. So peranan lah kita perlu perjelaskan lah. So maksudnya kita boleh refer Bible, tak ada masalah. Cuma dari segi kita punya filter, penyaringan kita untuk memastikan sama ada apa yang dalam Bible tu benar ataupun tidak. Sekiranya ada bertepatan, sekiranya ada parallel between Quran dan juga Bible, bukan bermaksud bahawa Bible tu dah benar seluruhnya. Bahawa kita nak menunjukkan bahawa Quran tu memang benar. Bukan Bible benar, Quran tu benar. Perlu kita faham. Sebab kalau Islamiat. Ya. Bukan kita nak mengatakan bahawa Bible tu benar. Quran tu sebagai Furqan, pembeza antara kebenaran dan juga Kita bisa bagi ayat mufassal habis. Okey. Apa tu Harut Marut. Harut Marut. Nah, ni banyak benda yang berkaitan dengan Harut Marut ni. Banyak qaul lah, cudi. Banyak pendapat tentang Harut Marut. Yang mana satu kita nak cerita. Yang famous sekali itulah yang kaitan dengan Harut Marut ni. Dia contohnya saya ambil dalam kitab ni, kitab Israiliyat wal Mawdu'at dan fi kutubut tafsir oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syabah. Dia cerita secara detail. Nak baca? Saya baca apa nak? Apa yang dia pilih lah. Okey, contohnya dia kata dia ambil dua sumber. Yang pertamanya daripada Tabari, yang keduanya daripada Ad-Durrul Mansur As-Suyuti.
Dia ambil dua. Contohnya dia ambil dia buat khulasah. Dia buat khulasah daripada kedua-dua ni. Dia kata apabila turunnya anak Nabi Adam ni, anak-anak Adam ni banyak malaikat melihat banyaknya anak-anak Nabi Adam ni dia melakukan pembunuhan, curi, dia tak semayang dan sebagainya. So para malaikat ni tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa jadi macam tu. So Allah kata kamu jadi manusia. Dia orang tak mau. Lepas tu Allah kata pilih antara kamu malaikat yang akan turun jadi manusia. So dia pilih lah Harut dan Marut. Turunlah Harut dan Marut jadi manusia dan diberi nafsu. Bagaimana manusia, nafsu makan, nafsu ni. Dan pada peringkat yang pertama mereka boleh tahan. Mereka kuat. Mereka semayang dan sebagainya, manusia dan sebagainya. Itu peringkat kedua diuji dengan perempuan. Datangnya perempuan yang mana menyuruh mereka pilih antara dua. Pilih antara dua. Datangnya perempuan tu mereka dah ada nafsu terhadap perempuan. Lepas tu perempuan ni menguji mereka, suruh pilih antara tiga kalau nak buat. Yang pertamanya pilih untuk bunuh orang, berzina ataupun minum arak. Pilih antara tiga dia nak buat. Kalau nak kepada dia lah. Kalau nak kepada dia sebab dia orang ada nafsu, pilih antara tiga, nak berzina ke, nak bunuh ke, nak minum arak. So pilih bunuh arak, tak silap. Bunuh arak, minum arak, bunuh arak dah. Minum arak. Ini Israeliat ni. Israeliat. Ini Israeliat. Ini Israeliat. Minum arak. Bila minum arak mabuk berzina, sedar, lepas tu dah berzina, bunuh. Okey. So dia orang dihumban dalam api neraka. Okey, so hak ni yang antara riwayat ni sebutlah. Cuma apabila orang duk bawa cerita-cerita ni, apa tafsiran sahih sebenarnya? Apa dia cerita tentang Harut dan Marut ni sebenarnya? Bila Allah kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma yu'alliman wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum and to the end of the ayat lah. Memang banyak tafsiran tentang Harut dan Marut ni, Babil dan sebagainya. Cuma perlu kita faham bahawa kita perlu faham ayat ni secara menyeluruh. Jangan kita tengok contohnya Harut dan Marut turun ajar sihir. Sebenarnya kita perlu faham bahawa bila Allah menurunkan Harut dan Marut untuk mengajar sihir, bukan sihir semata. Dia perlu refer balik kepada ayat yang pertama tadi tu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sebab apa Allah turunkan Harut dan Marut? Sebab orang menuduh bahawa Sulaiman ada sihir. Dan diriwayatkan juga bahawa tak tahulah Israeliat ke hadis Allahu alam, diriwayatkan juga bahawa di bawah takhta Nabi Sulaiman tu ada kitab sihir. Ada kitab sihir. So bolehnya Nabi Sulaiman untuk memerintah kerajaan langit dan juga jin dan juga binatang adalah disebabkan kemampuan dia ada ilmu sihir. Okay. And then orang tuduh Nabi Sulaiman macam tu. Lepas tu Allah tabrik wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman bukan kafir. Walakinna syayatin kafaru. Sedangkan syaitan yang kafir. Sebab syaitan yang sebenarnya yu'allimuna an-nasa sihr, yang mengajar manusia tentang sihir. Okey. Cuma Allah kata, bila Allah kata wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Harut dan Marut ni ada dua pendapat. Yang pertamanya mereka ni manusia. Yang keduanya mereka ni memang malaikat. Sebab manusia, apabila manusia ni benar-benar baik, orang panggil dia ni malaikat. Malak. Malaikat. Seperti malaikat. Orang ni baik macam malaikat. Contohnya malaikat. Tapi yang paling kuat ialah malaikat lah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala bukan semata-mata untuk mengajar sihir, tapi untuk membedakan yang mana nubuwah, yang mana sihir. Sebab orang tuduh Nabi Sulaiman sihir, sedangkan dia ada mukjizat disebabkan nubuwah dia, kenabian dia. So diturun bukan semata-mata sihir, tapi diturun bersama-sama dengan mukjizat Nabi Sulaiman itu sendiri. So dia nak membezakan yang mana sihir, yang mana nubuwah.
Tapi orang blame Harut dan Marut. Sebab apa Harut dan Marut betul orang sihir? Salahkan sihir. Betul, buat cerita pula tentang Harut dan Marut ni. Harut dan Marut ni berzina dan sebagainya, masuk ke neraka. Okay. So maksudnya bukan sihir tu disebabkan oleh Harut dan Marut, tapi disebabkan oleh syaitan yang menggunakan ilmu sihir yang dibawa oleh Harut dan Marut, yang menunjukkan yang mana nubuah dan juga ilmu sihir, yang menjadikan manusia terpengaruh dengan ilmu sihir. Bukankah dinyatakan bahawa Harut dan Marut mengajar sihir, tetapi bersama-sama dengan itu juga memberikan peringatan bahawa sihir itu binatang. Sebab tu sebab tu disebut bahawa bila tuduhan, ini disebut oleh Dr. Abu Syabah dan orang lain lah, bila tuduhan terhadap Nabi Sulaiman tu dijawab oleh Allah SWT, cara nak membersihkan ialah dengan membezakan mana sihir dan mana mukjizat. Jadi Harut dan Marut turun untuk mengajar ini sihir dan ini mukjizat. Jadi tujuan dia turun tu, dan dia mengajarkan benda tu dengan penuh berhati-hati, jangan kufur, ini semua. Jadi tetapi ada yang belajar dan salah guna dan sebagainya. Jadi turunnya tu ialah untuk membersihkan dan membezakan kepada masyarakat mana sihir dan mana mukjizat. Allah Allah. Mengajar baru boleh tahu beza. Ajarkan sihir, ini sihir begini. Tunjukkan, mengajar semua. Kemudian ada orang yang belajar untuk membezakan. Belajar untuk membezakan ini sihir, okey, semua. Maksudnya tujuan dia tu. Allah Allah, itu daripada kita ikat dengan nas. Kemudian tentang bidadari ni ada ke tak riwayat Israel ni, wallahu alam. Tapi banyaklah, ada lah, cuma tak tahu lah cara dia cerita tu, wallahu alam lah. Saya ada satu, sebelum buka soalan langsung, saya ada satu cerita saya baca tu, tergelak di belakang, saya nak kongsi lah sikit, nak bagi relax sikit. Sebelum kita sama masuk jawab, saya baca-baca dalam buku ni kisah Israeliat tentang kapal Nabi Nuh. Ada sayap. Jadi, pertama dia kata kapal itu ada sayap. Jadi buat apa ayat bah semua tak nak mesti. Buat apa banjir semua apa kena-mengena dengan sayap tu kan? Betul apa? Tahta ajnahu iwan lah. Ada tu. Apa satu lagi kisah pasal kan banyak binatang dalam tu. Kan ramai orang tahu kan, ada binatang ni terbatuk keluar binatang ni, ada binatang ni bersin keluar binatang ni. So satu cerita tu yang menarik ialah cerita keldai. So keldai Nabi Nuh tarik masuk, ikut cerita Israeliat dia lah. Nabi Nuh tarik tak nak masuk, syaitan pula tarik ekor dia belakang. Nabi Nuh tarik telinga dia, syaitan tarik ekor, duk lawan tarik. Sebab tu Nabi Nuh gerar, Nabi Nuh kata udkhul ya syaitan, masuk wahai syaitan. Bukan maksud syaitan tu, maksud keldai tu lah. Hang ni ketegak macam syaitan, degil. Tegak degil macam syaitan. Oi syaitan masuk. Jadi syaitan masuk sekali. Jadi jalan lepas tu lama sikit, Nabi kata, apa syaitan dalam kapal kita? Tadi hang suruh masuk. Hang pergi syaitan. Ni nampak teruk sungguh saudara ni. Syaitan duduk, dia kata pula duduk menari, duduk belakang keldai, duduk menyanyi. Nabi Nuh lalu tengok, syaitan, apa hang duduk atas kapal aku? Tadi hang yang ajak masuk. Jadi ini teruk sungguh saudara ni kan. Menunjukkan Nabi Nuh ni tentera tu kan. Sebab itu saya kata mengarut tu, belum cerita yang bersin keluar khinzir makan najis apa semua, keluar kot kepala singa keluar. Jadi cerita memang best. Kalau nak tahu banyak, memang kita baca sekadar nak seronok boleh lah. Dia ada juga apa yang kata apa, makhluk binatang ni asal dia apa dia. Contohnya monyet asal dia orang Yahudi yang disumpah oleh Allah SWT pada hari Sabtu. So monyet tu Yahudi lah. Contohnya apa? Apa lagi, babi tu ialah babi ialah adalah orang Nasrani yang meminta Al-Maidah. Ni so setiap binatang tu dia sebenarnya asalnya ini orang ni. So yang tu Israel lihat. So dia nak menyedapkan cerita. Okay, soalan lagi. Jadi dengan mempercayai, kalau kita yakin secara penuh Israeliat itu sampai terganggu tidak? Beberapa tertentu yang tak semua lah.
Maksudnya soal liat macam Ustaz Syafri sebut tadi, ada yang bersamaan, ada yang tak bertentangan. Jadi boleh cerita lah, cerita, tapi cara kita cerita tu kenalah dengan cara yang betul kan. Macam kita kata macam penakwah terkenal di dunia Islam, Dr. Aid Al-Qarni yang buat buku La Tahzan, Jangan Bersedih tu. Dia banyak cerita soal liat dalam ceramah dia, tapi dia pilih yang mana yang tak berkaitan dengan hukum hakam, mana yang tak berkaitan dengan akidah. Dia pilih, dia kata dan pernah dia ceritakan bahawa dia tak serta macam benda tu pasti cara dia cakap tu. Tapi sebab kita kadang-kadang tak dapat beza, betul kita kena hati-hati lebih. Takut kita anggap benda tu tak apa. Macam contoh kisah Nabi Yusuf, kenapa dia tak jadi nak tergoda dengan perempuan tu yang dikatakan Zulaikha tu, ra'a burhana rabbih, laula ar-ra'a burhana rabbih. Maksudnya dia nampak satu halangan daripada Allah Taala, satu benda bukti yang menghalang dia daripada buat benda tu. Jadi ada kisah asliat kata dia nampak muka ayah dia menjelma depan dia, cakap jangan buat gitu. Jadi nampak macam okey juga cerita kan, macam okey juga, boleh tahan juga cerita tu, tak ada masalah. Tapi ada masalah sebab seorang Nabi, dia tak perlu pak dia mai depan nak halang. Dia Nabi kan. Kita pun kalau pak kita yang dah mati contoh, ataupun yang duduk jauh yang dah mati ada depan kita tak buat apa dah kan. Pak kita duduk depan, hai kan mereka. Jadi kita pensang orang tu dulu kan. Mana Nabi ni dia ada lebih daripada kita kan. Dia tinggi darjat daripada kita. So dia tak perlukan satu benda yang menakutkan untuk dia terhalang daripada buat jahat. Ataupun ada yang kata bunyi ni apa semua. Melainkan Allah beri dia ketakwaan dalam hati dia untuk dia berhenti daripada benda tu. Dan ada riwayat surat kata dia sampai ke tahap yang kita tak sebut memalu. Macam dia dah amat tergoda dengan Zulaikha dan sebagainya. Jadi benda ni kita nampak macam macam biasa, tapi bila kita renung kali kedua, dia menjejaskan kedudukan. Itu yang kita risau. Sebab tu paling baik adalah kita stop. Melainkan kita yakin benda tu ada dalam Quran dan hadis, dan kita yakin dengan bantuan orang yang mengetahui bahawa ini tak apa, boleh cerita. Itu yang kita risau. Bukan soal tak boleh, tapi kita risau. Hati-hati. Yang tentang 6,666 tak tahu daripada mana. Tak tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Mungkin dia punya Kristian sebut bad omen 666. Bad omen. Bad mana? Kamu tunjukkan Quran tu 666. Kita balik hari ni. Kita balik buat umrah, kita balik kita tambah sendiri, kira sendiri jumlah ayat setiap surah tu. Itu yang yakin. Tak perlu soal liat. Kalkulator kena betul 36. 6236. Ada lagi. Apa hukum? Kira saya semalam. Hukum apa menonton cerita kartun Nabi, kisah Nabi macam Prince of Egypt dan mereka melukis watak-watak Nabi. Silakan. Kira saya semalam ada penyampai tu mengatakan bahawa Nabi Yunus ni ada isteri. Isteri dia ditawan oleh raja tu. Dan disebabkan dia macam putus asa, dia lari naik atas kapal, kena buang, kena makan paus. Lepas tu dia sedar, dia pergi balik ke bawah dan dia dapati isteri dia tidak tinggal dulu dan dia pergi ke baru. Dia kata cerita dia pelik. Adakah di Israel dia? Penuh jawab serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia ni. Kata Ustaz Syukri jawab. Tentang cerita Nabi Yunus tu dalam Quran disebutkan bahawa dia tak ada cerita pasal isteri lah. Maksud tak ada cerita pasal sebab, bukan sebab tu lah. Sebabnya cuma ialah dia merasakan bahawa telah habis tempoh untuk kaum dia, sedangkan dia belum lagi diberitahu oleh Allah untuk habis tempoh. Jadi sebab tu dia kata apa ya dah allan naqdir alaih. Maksud Nabi Yunus kata dia rasa apa dia buat ni Allah tak akan buat apa-apa lah kat dia. Sebab dia buat dia benda yang betul. Sebab dia dah dakwah nampak gaya macam tak boleh pergi, dia pun pergi. Jadi
belum lagi disahkan. Kemudian dia diuji dan dia memohon ampun. Dan dia diuji naik atas kapal tu dan dia ditelan oleh ikan paus dan cerita ni pun ada dalam Bible. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Doa tu dan memang Nabi suruh kita doakanlah doa tu. So dia tak ada kena dengan sebab tadi tu. Sebab tu sebab tu penting. Kerana sebab benda tu berlaku tapi sebab dia apa? Ini sama juga dengan sejarah Islam kan. Benda tu berlaku tapi sebab dia apa? Kan apa ni, itu kena hati-hati sebab inilah yang kadang-kadang kita tersilap tafsirkan peristiwa. Peristiwa tu kita tafsirkan cara yang salah. Kan, cara yang salah. Contoh macam satu hadis dalam Sahih Bukhari yang cerita pasal Nabi di akhir hayat dia ketika dia sakit dekat hampir wafat, dia minta sahabat ambil kertas dan tulis apa yang dia nak pesan. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Tapi sahabat sibuk semua. Umar kata Nabi nanti dulu tunggu Nabi tengah sakit. Jadi Rasulullah tak payah tulis. Jadi sebab apa ni yang menyebabkan Nabi buat begitu tu, ada orang datang masuk selitkan, dia kata apa ni, dia kata inilah dia benda yang Nabi tak sempat bagi tahu sebelum dia wafat, seolah agama tak lengkap. So dia saja dimasukkan, sedangkan Nabi buat begitu untuk berpesan benda yang dirasakan mulanya penting untuk, tapi lepas tu tak payah buat. Nabi yang putuskan mula-mula nak tulis, betul-betul tak payah tulis sebab benda dah cukup. Tapi orang yang masukkan tu dia kata sebab Nabi ni Umar halang dia, Umar tak bagi tulis menyebabkan Nabi marah, sedangkan ada pesanan yang Nabi belum pesan lagi pada umat. So dia benda-benda gitulah, benda campur aduk masuk tepi semua, mentafsirkan kembali peristiwa yang berlaku. Yang hukum Nabi tu Allah Alam, saya tak pasti nak kata apa. Tak boleh nak kata. Boleh ke tak? Sama ada dibolehkan ataupun tidak kita untuk menggambarkan apa nama ni nabi-nabi yang terdahulu, sama ada dibolehkan ataupun tidak. Wallahu alam. Saya tak pasti nak kata. Tak boleh nak kata. Bagaimana pula dengan menuntut? Menuntun. Menuntun. Hukum ni payah ni. Sebab hukum ni kena tanya dekat benefit al-ahkam. Dan tak soalan dekat Ustaz Abu Umair. Dia mungkin ada kot di kalangan sahabat yang mungkin ada maklumat. Jika kami benefit. Jika kami mungkin hukum melukis gambar para nabi, menggambarkan para nabi dalam ni. Dan kita juga menuntun lah. Menuntun hasil. Tak boleh nak kata apa hukum. Wallahu a'lam, tak boleh. Tawakuf itu lah. Yang terbaik pastilah tak payahlah kan. Tapi dari segi hukum lah tak boleh cakap. Betul. Okey, satu persoalan tentang ada cerita Israeliat tentang Hur tadi. Hur. Itu satu. Yang kedua yang saya nak tanya tentang Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran disebut wa ma qatalahu wa ma salabuhu. Walakin syubbiha. Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Tetapi kita banyak dengar bahawa Nabi Isa diganti dengan orang lain. Kita banyak dengar cerita-cerita begitu. Dirupakan macam Nabi Isa. Dan dalam tafsir Ibn Katsir, kotak kelas saya dirujuk kepada Ibn Abbas, mengatakan bahawa sebatas Israeliat, bahawa yang dipilih untuk menggantikan tempat Nabi Isa adalah sahabat Hawariyun yang paling muda di kalangan mereka. Boleh komen tentang ni? Allah Allah. Syubbiha lahum tu banyak tafsir lah. Tapi kalau ikut riwayat-riwayat daripada Israeliat itulah yang ada kan. Jadi kita pegang kepada syubbiha lahum. Saya saja nak bagi komen kepada yang soalan Syafi'i. Menurut Muhammad Asad, syubbiha lahum tu adalah merupakan bukan konsep penukaran wajah daripada Nabi Isa kepada salah seorang wali ataupun Nabi merupakan apa yang dikatakan the mysteristic punya story, ada cerita yang pernah keluar daripada zaman ke zaman. Sebab kita tahu bahawa bila di apa, this is like a story yang telah pun dibawa seolah-olah digambarkan kepada mereka, akhirnya seolah-olah kita itu telah pun disalib. Gambaran yang lain daripada yang perkara yang sebenarnya berlaku. Okey, masih ada.
Itu daripada WhatsApp. Tafsiran cukup baik. Kalau macam kisah-kisah yang menunjukkan dalam riwayat yang berbentuk menombor lah, maknanya sekian nombor lah dia, maknanya dia nombor. Adakah biasanya semua dia ayat nombor macam mana? Nombor perincian nombor lah. Perincian nombor. Maknanya kalau balasan untuk ni balasan ni sekian ribu. Adakah tu sebenarnya semua dia ayat balasan yang riwayat-riwayat yang menunjukkan balasan dalam bentuk jumlah. Yang exact jumlah lain tempat. Adakah tu ayatnya? Sebab ada hadis yang menunjukkan benda tu ada kan. Ada sebagian hadis yang ada nombor lah. Tapi ada antaranya nombor-nombor tu yang begitu, ulama kata begitu melampau. Amalan yang sedikit tapi dapat pahala yang terlalu banyak. Dari segi tak seimbang antara ganjaran dan amalan tu, itu antara sebab hadis, antara cara kita mengenali hadis palsu lah. Tapi kalau segi nombor ni, dalam Israiliyat memang, dalam kisah Al-Quran memang nombor ni memang Israiliyat dalam kisah Al-Quran. Contohnya berapa tahun Nabi Yusuf dalam penjara, bid'ah sinin, tak tahu berapa tahun. Jadi Israiliyat datang tambah. Begitulah cerita dia. Kalau soal nombor, bila kiamat, tahu bila kiamat, sampai cerita dekat masjid, ada orang cerita dekat masjid bila kiamat, dah kira dah bila kiamat, betul dahsyat lah maksudnya kan? Ada juga yang berbentuk mawdu'at. Sebab dalam Quran ni ada dua, sama ada Israiliyat tu mawdu'at. So kita perlu berhati-hatilah. Macam Ustaz Dan kata tadi, dari segi nombor tu memang perincian nombor sesuatu, contohnya berapa orang terlibat, berapa orang apa nama ni, jumlah tentera contohnya. Itu memang jumlah secara detail memang Israiliyat lah. Tidak ada. Dan juga ada juga bentuk mawdu'at, itu hadis lah. Hadis yang bentuk mawdu'at, hadis palsu. Yang mana memang ada nampak sanad dan sebagainya, tapi sebenarnya hadis tu palsu kalau kita kaji dari segi sanad lah. Dan juga tengok matan tu sebenarnya pun, kalau nampak benda tu memang exaggerate, nampak melampau, memang benda tu benda yang mawdu'at. Betul lagi macam kita ada soalan macam kita tak sengaja telah tersebut semua tu kan. Dia tak dikira salah lah, itu confirm lah sebab kita tak sengaja. Tapi bila kita dah ada manhaj, dah ada kesedaran, tapi kita buat juga, so itu ditakuti kita masuk dalam bab tu juga. Sebab hadis yang kata man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong ke atasku dengan sengaja. Anas bin Malik dan sahabat-sahabat lain tafsirkan bukan hanya sengaja. Maksudnya cara sahabat faham hadis tu, bukan sengaja aja yang salah, tapi yang sengaja tu confirm salah, dosa besar lah. Dia sengaja berdusta menggunakan nama Nabi, kata Nabi sebut, Nabi sabda, Nabi buat, tapi tak ada. Tapi sahabat-sahabat ni, contohnya Anas, contohnya seorang lagi siapa ni, Zaid, ditanya oleh sahabat lain, kenapa kamu tak cerita banyak hadis? So Anas dan sahabat dia jawab, hadis tadi menjadi penghalang, takut silap. Jadi nampak maksudnya hadis tadi memang nampak siapa yang berbohong sengaja. Tapi kalau kita dah tahu kita lupa, kita dah tahu kita tak hafal, kita dah tahu kita tak tahu, kita buat juga, so seolah-olah kita sengaja juga nak buat benda tu. So Anas masa tu dia dah tua, sahabat-sahabat dah tua, takut terlupa, tersilap. Hadis ni berat dia kata. So takut masuk dalam hadis tu juga. Dia macam soal lihat juga, kita kata memang tak salah. Apa ni, kata kita tak pernah belajar tafsir secara khusus, kita pun tak sempat nak baca soal lihat. So kalau saya salah pun tak apa, Ustaz, saya buat macam mana? Tak boleh macam tu. Kita elakkan kesalahan tu. Sebab kalau kita buat juga benda tu, seolah kita macam kita macam tak berubah. Kita terus buat benda tu, baru kita alamak, salah, saya tak sengaja, saya tak tahu. Bila orang yang tak tahu, sepatutnya dia diam. Dia cerita apa yang dia tahu saja. Itu sama. Itu maksud kita dibimbangi, takut kita dosa juga. Sebab kita nak buat juga kan. Allah Ta'ala dalam Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi, jangan ikut benda yang kamu tak ada pengetahuan padanya. Kan? Semua akan disoal. So, kalau kita salah selepas kita menjaga, tak apa. Dah kita try our best untuk tak nak buat silap juga, tak apa. Tapi kalau kita tak try apa-apa langsung, kita belasah ya, kita salah memang confirm kita akan terima apa ni, kita akan bertanggungjawab. Benda tu. Macam kita ambil mana-mana ayat Quran, kita terjemah dan suka hati cerita dan kita buat apa yang kita suka, macam orang kata apa, seolah-olah kita sengaja, macam sengaja juga. Kita tak tahu, kita buat juga. Itu maksud dia.
Itu yang kita nak cakap berhati-hati je lah. Berhati-hati. Mungkin benda ni baru saya belajar. Boleh tak ceritakan tajuk Israeliat, Al-Quran Israeliat ni mungkin dalam bidang Al-Quran hadis, dalam sama penjual pengajar ini. Contoh kalau kita nak cari dalam internet dekat ini Israeliat ataupun tidak, ada panduan di situ. Yang pertama saya ada tak Al-Madah yang khusus Israeliat tunjukkan apa yang kita boleh buat. Bila dia nak cari macam blog jauh ni, mana lagi dia tengok buku LBP tu. Apa ni, dia ada satu buku. Buku tu elok jugalah. Dia keluaran DBP kalau dalam bahasa Melayu lah. Tajuk dia Al-Quran dan Tafsir, Antara Tafsir dan Israeliat, karangan Rozali Adam. Al-Quran Antara Tafsir dan Israeliat, Al-Quran Antara Tafsir dan Israeliat, Rozali Adam. DBP. Dan kalau dalam bahasa Arab banyaklah. Buku Muhammad bin Muhammad, siapa tadi? Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Abu Syahbah. Itu ada juga dalam bahasa Malaysia. Ada. Ada. Alhamdulillah. Okey. Buku tu yang terbaik lah. Harga RM30. Beli. Sebab buku tu antara yang terbaik sebab dia cuba beri kisah dan dia cuba jawab balik kenapa kisah ni tak boleh terima. So benda tu penting, dia bagi ulasan-ulasan. Dia sebut juga dalam manhaj tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir, dan juga disebut macam mana kitab-kitab tafsir ni dia menggunakan riwayat-riwayat Israeliat. So maksudnya kita boleh faham lah macam mana penggunaan Israeliat, banyak ke sikit komen macam mana disebut dalam kitab-kitab tafsir. So maksudnya kalau dah ada translation dalam bahasa Melayu Israeliat dan Mawdu'at dalam kitab-kitab tafsir, yang tu yang terbaik lah untuk kita refer, untuk kita faham. Satu lagi untuk kita sendiri, kita cover diri kita, untuk kita lengkap diri kita. Kita jangan tunggu nak tahu Israeliat tapi tak tahu cerita hak Islamiat, tak tahu hak Islam, tak tahu kan. Kita asyik nak tahu Israeliat. Satu hari ada orang cenderung kat orang tu, dia nak tahu hadis palsu, dia nak tahu Israeliat, dia nak tahu semua, tapi dia tak tahu yang betul. So kita kena lengkapkan juga. Di samping kita baca buku tadi, kita juga baca terjemahan dan tafsiran Quran. Kita tahu apa dalam Quran, sebab kita dapat maklumat yang sahih, dan kita dalam masa yang sama kita dah boleh secara mudahnya kita tahu dah apa yang tambahan tu, insya-Allah Israeliat. So ada juga cara begitu. Sebab tu antara cara nak tahu hadis palsu ialah kita baca hadis sahih. Bukan semata-mata kita baca hadis palsu, kita baca hadis sahih. So dia akan melengkapkan kita dengan yang sahih, dan membezakan antara yang sahih dan yang palsu tu menjadi salah satu perkara yang lebih mudah. So kita baca Quran, contohnya kalau ada rezeki insya-Allah, kita pun nak janji tak boleh janji, tapi kalau kita jumpa buku yang menceritakan kisah Nabi dalam Al-Quran, itu kita betul-betul pegang. Sebab bila cerita kisah Nabi dalam Al-Quran, dia akan bawa ayat mana, surah mana, dia kumpulkan. So kita dah tahu semua benda tu kan? Dan dalam hati ada hajat lah, semoga Allah bagi jadi benda yang realiti. Kita sama ada buat kuliah berterusan di sini atau kita buat buku, kita pelajari kisah Nabi daripada Al-Quran. Setiap ayat berkaitan Nabi tersebut kita pelajari. So kalau Allah mudahkan rezeki, kita akan sambung lagi dalam seminar ke kuliah ke, kita akan fokus Nabi demi Nabi. So kita dapat tahu. Dan saya pernah buat benda ni bersama dengan satu masjid dekat Shah Alam. Kita pernah ada satu kelas, kita buat kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. So kita bersama dengan jemaah masjid tu, dalam 3-4 kali kita jumpa, kita baca semua ayat tentang Nabi Adam, dan kita habiskan semua bersama dengan jemaah yang buka Quran dan terjemahan bersama-sama, dan kita khatam. Hajat di hati nak khatam semua Nabi, tapi dapat seorang je. Tapi seorang tu pun jadilah. Terang nak habis tu dah penat lah kan, nampak semua ada letih masa tu. Jadi kalau kita boleh buat benda ni bersama dengan orang lain, kita cadangkan kepada siapa-siapa tokoh ilmu lain, kita buat bersama keluarga, kita fokus Nabi demi Nabi, kita tahu apa ayat yang berkaitan Nabi tersebut, dan itu kita habiskan dulu, baru kita dapat gambaran apa yang sebenarnya berlaku. Itu cadangan saya lah. Kalau ada rezeki insya-Allah kita doakan sama-sama. Allah kalau nak boleh gabung lagi dengan AIS, kita akan berikan maklumat ni insya-Allah kalau setakat kita mampu. Dan kalau dari segi tafsir, kita nak rujuk untuk kita faham Israeliat, dan juga untuk kita tapih, untuk kita, mungkin ada di kalangan kita yang tak mempunyai kemampuan untuk kita menapih Israeliat sebab dari segi kekangan ilmu dan juga
kekangan ilmu yang kita yang sedikit. Saya ingin syorkan dua tafsir lah. Kedua-dua tafsir ni dalam bahasa Melayu. Yang pertamanya tafsir Al-Azhar. Memang dia punya Hamka dia punya penjelasan dia cantik. Dan juga tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir ni juga dari segi ulasan dia pun elok. Dan tak silap ada terjemahan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. So dua tafsir ni eloklah untuk kita apabila kita nak faham sesuatu kisah yang berkaitan dengan Nabi dan sebagainya, elok kita bacalah bagi kita orang awam, supaya kita dapat faham yang mana Israiliyat, yang mana tafsir yang benar. Wallahu a'lam. Kita dah balik di penghujung tangan. So Jangan ya. Terima kasih pada Ustaz Adlan dan Ustaz Syauqi untuk pengurusan ilmu hari ini. Saya ingin menjemput